warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke rancangan podcast Jangan Elak yang dibawakan khas daripada Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia, Universiti Malaya. Baik, Alhamdulillah kita hari ini dah episod keberapa, Nurul? Episod ketiga. Episod ketiga. Dah episod ketiga dah podcast Jangan Elak ini. Jadi terima kasih kepada semua penonton-penonton yang masih lagi setia menonton podcast Jangan Elak daripada episod yang pertama sehinggalah episod sekarang. Dan saya lupa nak memperkenalkan kita punya penaja podcast. Host dulu, laju sangat. Laju sangat, Fifi. Maafkan saya. Orang tak kenal kita, Fi. First time jadi host. Sebab saya first time jadi host podcast ni, jadi dia macam nervous sikit. Okey, baik, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Fifi. Saya Nurul. Okey, jadi kami merupakan host untuk podcast Jangan Elak untuk episod yang ketiga. Okey, sekarang barulah saya nak memperkenalkan kita punya penaja podcast kita. Untuk episod kali ini, penaja lokasi. Kalau anda dapat lihat kawasan kami ni nampak selesa. Kita orang duduk ni pun sejuk, selesa. Kat belakang ni pun kita nampak luas kawasannya. Ditaja oleh Tuan Haji Muhammad Faizal bin Yusof. Lokasi penggambaran ini. Dan juga kita ada satu lagi. Kat mana, Fi? Maafkan saya. Dekat Anggun Residen. Ya, Anggun Residen Kuala Lumpur tau. Di tengah-tengah bandar ya. Ya, betul. Dan satu lagi kita punya penaja untuk podcast kita ialah daripada Pamanasan. Anda boleh lihat kat belakang dia ada banting dia. Boleh explain sikit lah, Nurul. Pamanasan minta izin, Fi. Silakan. Sebab bos Pamanasan ni dia dah bagi ayat. So kalau kita tak baca, habis lah kita tak dapat kambing perap tu nanti. Serba sedikit berkenaan Pamanasan. Beliau menjalankan aktiviti perniagaan menjual makanan frozen. Dia home base ni. Dekat Kuala Lumpur juga. So produk utama dia kambing perap. Sedap Saya tahu sedap sebab saya pernah rasa. Gitu. Itu yang kita nak dengar. Supaya dia boleh sponsor kita lagi. Ya, betul. Saya buat review lah sedikit. Okey, teruskan. So fakta, dia bagi fakta lebih 150 kilogram kambing perap yang telah terjual. Banyak tu. Dan ramai pelanggan setia yang repeat beli termasuk dari Sabah, Sarawak dan Singapura. Dan katanya apa yang padu kambing perap Pamanasan ni, selain pada sos perapan yang sedap, dia ada signature dia. Apa signature selalu kami perap dapat sos black pepper kan. So kali ni dia orang bagi sos hijau. Keluar Jawa. So sos hijau tu digandingkan dengan kami perap panas-panas, juicy. Saya pernah rasa sos hijau tu. Memang sedap. Ngamen. Itu yang paling favourite sebenarnya sos hijau dia. Up lagi, Fi, supaya kita dapat lagi sponsor. Kita dengar pun dah lapar. Jadi dikatakan untuk satu paket 500 gram kambing perap tu cukup untuk 1 ke 2 orang. Tetapi kalau saya yang hantu kambing ni tak cukup. Saya memang satu paket tu saya seorang. Samalah. 2 ke 3 keping katanya. Dan kalau anda berminat untuk mendapatkan kambing perap Pamanasan ni, boleh dapatkan di Instagram dan Facebook mereka di Pamanasan. So manalah tahu yang dah dengar podcast ni pernah rasa, kita boleh drop komen kan, Fi? Boleh drop komen. Komen dekat bawah. Dan kita mengajak juga jika ada yang nak mensponsor kita punya podcast untuk next episode, silakan. Kami amat mengalu-alukan lah para sponsor di luar sana. Fi, kembali Fifi. Baik, terima kasih Nurul untuk serba sedikit mengenai kita punya penaja kita untuk podcast pada kali ini. Dan saya nak ingatkan juga pada anda yang menonton podcast ini, anda juga boleh mendengar podcast Jangan Elak ini di YouTube Silat Cekak Malaysia, Universiti Malaya, dan juga boleh mendengar di Spotify Jangan Elak. Boleh pilihlah antara dua. Baik. Saya rasa dah cukuplah kita punya intro. Kita nak memperkenalkan juga kita punya tetamu jemputan kita pada hari ini. Orangnya bagi saya kecil-kecil molek. Walaupun kecil-kecil molek tapi jiwanya sangat besar. Kau jangan main. Siapa Nurul? Teruskan. So, kita bagi hint sikit. Tetamu jemputan kita ni, beliau pernah dianugerahkan anugerah tokoh akademik Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia tahun 2018. Dan juga beliau pernah memilih dianugerahkan kita panggil pingat berjasa. Tapi sebenarnya pingat berjasa ni sebelah saya ni pun pernah dapat. Jadi saya diapit sebenarnya hari ini. Saya diapit oleh orang-orang yang berjasa di Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia. Alhamdulillah. Jadi tanpa perlihatkan masa kita jemput.
siapakah kita orang memperkenalkanlah. Okay, let's give applause Yeah. gitu kepada Dr. Dr. Wan Nur Shakila. Okay. Jadi kita nak dengar sedikit lah intro daripada Dr. Kila. Kita panggil Dr. Kila boleh Kila, Nama boleh. mesra. Kak Kila sihat ke Kak Kila hari Oh, ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana Fifi dengan Nurul? Alhamdulillah. Makin sihat. Saya seronok sebenarnya. Energi Oh, positif tu terpancar hari ni. Jam ke datang sini tadi Kak Kila? Oh, kalau ikutkan taklah Tak sebab jam. hari ni Ahad kan. Hari Ahad. Selalunya Ahad ni orang macam waktu lunch tu baru dia orang keluar lah. betul, Waktu betul. berehat kan. Betul, Jadi macam okey lah kan. Lancar. Sempat Lancar lah kita je. nak breakfast dulu dekat bawah kan. Okey. Jadi terima kasih untuk Kak Kila nak ucapkan terima kasih sebab sudi jemput Kak Kila dekat Sama-sama. podcast Jangan Elak ni. Jangan Elak. Jadi kita bila orang jemput tu adabnya kita tak nak apa, tak naklah apa orang cakap Ni ke? Jangan elak juga ke? Agak. Kalau kita jemput, jangan bila- elak. Tak boleh lah. Kita tak nak elak. sesuai lah terima je. dengan jangan elak tu, jadi kita pun terimalah. Jadi kalau dan kita jaga hati. bagi soalan tu, jangan elak juga ya? InsyaAllah. Dia punya InsyaAllah. Kita takkan elak. Selagi boleh kita tak elak. Jangan elak. Okey, sebut sedikit Dr. Kila. Okey. Latar belakang. Latar belakang orang lah kata, perkenalan Kak Kila daripada Okey. mana. Dia kalau nak berkenalan ni bila tanya nama tu klise, betul tak? Ah. Okey. Tapi kita nak tanya juga Nak bagi tahu cerita juga. Nak cerita. Sebabnya bila nama tu, setiap nama tu ada macam ada sejarah, betul tak? Oh, oi. Itu yang menarik. Sejarah tu yang kita nak tahu. Kan? Lain macam doktor sebab punya intro. Kan, Fi. kenapa nama Ya. Syakila? Orang tahu juga. Kenapa nama Kita pun Fifi, tak tahu. kenapa nama Nurul? Betul tak? Saya tak apalah saya bagi Dr. Kila Dia dulu. sebenarnya Syakila tu dia gabungan antara nama ayah tu Kamar Bulan. Oh, okey. Kamarudin. Okey. Oh. Anak kepada Wan Kamarudin dan Okey. mak Kak Kila Wan Syamsiah. Asyam tu apa? Matahari. Oi, wow, patutlah Dan bersinar Syakila tu, podcast kalau kita pada hari ikutkan, ini. Syakila tu maknanya dia keindahan. Tapi nak kata indah tu Indah tu. bukan, Masya Allah. indah tu subjektif. Okey. Maksudnya indah tu biarlah indah akhlak. Indah budi pekerti. Ya, betul. Hebatlah. Sesuai Jadi Alhamdulillah sesuai. Sebenarnya tu gurauan lah. Sebab bila kita tapi itu Tidak ada pada fakta. kami, betul. Fakta. Bila macam kalau Kak Kila pergi berjalan masa kecil dululah dengan ayah, orang akan tanya, "Anak ke?" Siapa nama? Dia kata lah Wan Nur Shakila. Anak ni cikgu yang bagi nama tu. Cikgu dari Penang, dia kata. Oh, banyak Cik, aku dengar sejarah dia. Punya bangga lah. Dia kata anak dia tu okey lah. Cakap alhamdulillah kan. Jadi mungkin kadang-kadang mak ayah ni bila bagi nama tu mesti nak nama yang baik. Betul, mesti ada maksud dia yang baik. Betul. Jadi Kak Kila berasal daripada Pahang. Memang orang Pahang asli lah. Jadi bila orang tanya nama Wan, kenapa Pahang? Boleh pula macam tu kan. Okey, dia kata bukan Wan Kelantan ke? Alah, macam mana Kak Kila nak jawab? Okey, boleh tanya nenek moyang. Kenapa duduk di Pahang? Macam tu kan. Oh, betul. Berpindah ke? Ah? Berpindah ke neneknya? Tak. Memang apa? Ya. Oh. Memang asal mak ayah memang Wan tu memang Wan dekat Pahang lah. Mama tak ada asal Tak daripada ada, tak Kelantan. ada. Oh, okey. Tapi dia adalah sejarah dia kenapa dapat Wan. Sebab itulah di Pahang. Kan macam tu. Okey. Kalau cerita Dia kalau lagi, ceritakan panjang pula takut dah nanti tak kita, jadi dah. Takut nanti jangan elak tu jadi mengelak pula. Faham. Okey, sedikit tentang latar belakang pendidikan Kak Kila. Betul. Daripada pendidikan rendah, menengah, semua di Pahang lah. Sebab mak dengan ayah dah memang asal Pahang. Jadi sekolah rendah pun di Pahang. Kak Kila ni anak peneroka. Ayah adalah seorang peneroka, mak suri rumah. Dan Kak Kila sekolah rendah di Felda Senajeng ke-16. Kemudian melanjutkan sekolah menengah di sebenarnya dekat jugalah dengan rumah. Kalau sekarang kita naik kereta tu dalam 10 minit, 15 minit je. Tapi masa tu memang sekolah tu khas, memang tak ada bas untuk berulang, jadi kena duduk asrama. Sekolah tu Kak Kila yang pilih. Tak tahu kenapa pilih sekolah tu. Sekolah Okey. apa tu? Sekolah Ma'had Adini Ma'had Sultan Ahmad Shah Adini. Terasa makin kerdil kita duduk di kan, sebelah. Adakah kita perlu panggil doktor ustazah Okay. ni? Nurul dulu belum hari tu pernah pergi UiTM Ya, kan? ya. Dekat belakang UiTM UiTM Jengka. je lah. memang Betul. dekat Ya, je. Jengka. Kat situ sampai tingkatan 5. Kemudian selepas tingkatan 5 tu tak direzekikan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Jadi kita waktu tu mencari alternatif lah. Pada Kak Kila tak apa, tak dapat masuk U. Lepas tu sebelum tu sebenarnya kakak pun meneruskan pengajian
menengah tu ke tingkatan 6. Jadi kita ada idea. STPM, So okey. kita apalah, kita sambung dekat tingkatan 6 lah. Jadi kita cari apa Oh, ni? maksudnya lepas habis SPM, Dr. Kila sama STPM dulu. pula. Oh, okey. Faham. STPM selama 2 tahun. Dekat Pahang juga tapi jarak dia agak jauh sikit. Dalam 1 jam macam tu lah dari Oh, rumah. jauh. Tapi sebab Pahang kan dia besar, jadi tempat tu memang jauh lah. Yang tu memang duduk asrama jugalah. Jadi selepas tingkatan 6 tu barulah dia rezekikan untuk melanjutkan pengajian ke universiti. Universiti mana? Melanjutkan pengajian ke Universiti Utara Malaysia kat Sintok, Kedah. Tu memang pergi jauh UUM. sungguh lah. Daripada mula kita Macam mana tak pernah first day keluar. homesick ke tidak? Kak Kila bukan jenis macam tu Oh, sebenarnya. okey. Sebab kita dah biasa duduk asrama daripada tingkatan 1. Tingkatan 1 tingkatan asrama. 1 sampai tingkatan 6 memang kita duduk asrama. Jadi kalau kita Dah pergi biasa. jauh pun kita dah tak kisah. Mungkinlah kalau kita rasa masa awal-awal tu alamak nanti susah nak balik kampung. Tapi kakak duduk di Kedah. Penyelamat. Patutlah. Zim. Kakak duduk di Kedah jadi okeylah. Ada adik-beradik kan jadi okey sikitlah. Jadi kalau kita nak cerita, itu cerita pendidikan tu kan. UUM betul. dan seterusnya Perjalanan. adalah perjalanan terus melanjutkan. Selepas habis SPM tu kita pergi ke tingkatan 6 UUM untuk melanjutkan pengajian dalam ijazah sarjana muda ekonomi. Yang tu tak tahulah kenapa Kak Kila memilih ekonomi pun Kak Kila pun tak tahulah. Dia ikut suka hati kita je. Masa tu ikutlah. Memang kita rasa kita nak ambil, kita ambil naluri. je. Kita ambil, betul. Tak kisah. Kak Kila dia jenis macam tak suka ikut orang. Aku rasa okey, faham. nak ambil kan. Macam tu. Kemudian bila kita dah stick dekat satu bidang tu, kita pun lanjut juga ambil ijazah sarjana, master lah. Betul. Ekonomi. Tapi masa tu kita dah pindah ke universiti lain pula. Ke UKM. Okey. Dekat UKM. Ke UKM. okey. Kak Kila ambil master di UKM. Kat situ selama 1 tahun setengah. Tahun bila tu Kak? 2000 masa tu 2007-2008 macam tu. Sebabnya sebenarnya 2007 saya baru form 1. ya. Okey, saja nak Kan? bagi tahu. Itulah. Kira umur visi berapa? Saya masih lagi kerdil. Kemudian tapi sebelum melanjutkan pengajian ke UKM tu, master tu sebenarnya ada waktu Kak Kila dah bekerja sekejap. Selama 1 tahun setengah. Masa tu memang Kak Kila memang selepas je Kak Kila duduk asrama tu dan kita belajar tu memang kita dah jauh dengan rumah lah. Memang jauh lah dengan keluarga kan. So bekerja pun di Penang. Masa tu 1 tahun setengah, kemudian kita rasa bosan. Tak kena sebab kita masa kerja tu bukan Jiwa, bukan jiwa kita. betul, bukan jiwa kita, jadi memberontak nak keluar pada kerja. Kerja Tak apa ada. tu masa tu? Masa tu nak tahu Kak Kila kerja apa? Pizza Hut. Oh, F&B? Yes. Wow, pengalaman Masa tu Kak Kila masuk management trainee. Kita tak pernah dengar. Sebagai assistant manager dekat Pizza Hut restaurant. Wow, tengok Fi, assistant masa manager tu- terus Fi. Dan masa tu Kak Kila pergi training di Kelana Jaya dekat bangunan FIM kat Kelana Jaya. Kat situ training tu provide by KFC Holding lah. Sebab KFC Holding ni dia dengan Pizza Hut tu dia sekali? masa tu dia Jadi sekali. macam anak syarikat ke macam mana? Sebab sekarang Jacob kan. Jacob. KFC Holding. Dia orang baru ni tahu. KFC Okey. Holding Jacob ni dia macam live yang sos tomato. sos. Chili tu. Yes. Itu pun bawa KFC Holding sebenarnya. Macam tu lah waktu tu lah. Kan lepas tu bila dah bosan tiba-tiba ada kawan. Dia kata Kila jom kita sambung master. Best juga tu. best dah tak juga. boleh dah duduk dekat sini cakap kan. Lepas tu dia cakap Kenapa tak boleh tu? Apa tak yang boleh, jadi Dia spark sebenarnya tak boleh tu? kerja dekat Pizza Hut ni, dia sebenarnya bila ada satu masa kita belajar banyak kan Kak Kila masa tu Kak Kila belajar daripada dapur sampai ke depan. Maksudnya daripada kita semua kena tahu lah kiranya. dari kita buat pizza, mop lantai sampai sambut tetamu, serve table semua tu. Assistant kita manager belajar lah. mop lantai Kena Uish. betul. Sebab hebat. kita pukul berapa? Hebat. Enam Tak setengah. ujian nak lalu dia tu. Kan? Jadi 6:30 pagi kita dah kena masuk outlet. Kadang-kadang bila ada macam krisis staff macam tu kan, kita terpaksa buat closing pukul 2 pagi baru balik. Bayangkan kita keluar gelap, balik gelap.
Sampai okey, 1 dah tahun faham dah. macam tu, jadi kita Okey, tak faham. boleh Tak ada duduk live, dalam, tak ada live. nak membaca tak boleh, nak tahu berita tak boleh, terlalu tertumpu. Jadi Tengok sebenarnya Fi, FMB nak membaca Fi dia kata tak boleh Fi. Maksudnya jiwa doktor tu dah ada. Kita dah nampak daripada dulu macam tu. lepas tu bila kawan cakap, jom kita belajar apa, sambung kan. Okey boleh, tapi boleh tolong tak isi gambar orang? Oh. Tak ada masa. Betul, sampai 2 pagi Fi. Macam mana Fi? Kan. Lepas tu Balik tidur je. betul. Kan? Ada satu hari tu Kak Kila macam balik kerja. Masa tu terbalik awal. Masa tu memang boleh balik awal. Masa tu Kak Kila balik 4:30. Masa tu mungkin rezeki lah. Terbalik awal. Rezeki memang 4:30 balik, tertidur. Okey. Bangun pukul 7. Tahu, Okey. waktu tu Kak Kila ingat 7 pagi. Rupanya. Sebab Bangun. terlampau Yes. tak pernah dah lama sangat tak rasa balik awal tu. Bila bangun 7 pagi tu, tengok, alamak, semua orang dah pergi kerja ke? Allah. Lewat. Sebab 7 pagi tu kena ada dekat outlet dah. Oh. Kan? Lepas tu cakap, ya Allah, memang Yelah biasa 6:30 kan. bangun ni berlari tengok apa ni setiap bilik. Ya Tak ada Allah, orang. weh, ya Allah, Rupanya kawan-kawan tak balik lagi. Ya Allah. Kita baru bangun tu nak maghrib kan. Macam tu. Sampai balik macam awal. tu. Betul. Dia itu turning live point tu lah, kan. kan. Lepas tu okeylah, alhamdulillah Allah rezekikan apa ni untuk sambung belajar. Lepas tu Kak Kila pun ambil lah Grab tu. Kata dekat bos memang 3 kali Kak Kila minta berhenti, dia tak bagi. Maknanya lepas bagus tu, sangat lah kerja tu. terbaik. Kak Kerja Kila terbaik. bukanlah kerja terbaik sebab tak ada pekerja. Itu benda keluar biasa. pun. Lepas tu okeylah, sambung master. Lepas tu kita apa ni balik semula kepada apa ni live jiwa menuntut membaca ilmu. tu lah, Okey, jiwa jadi membaca. seronok dengan kawan-kawan kan. Dekat situ kita jumpa kawan-kawan yang okey, itu yang kita mahu. Lepas tu kita jumpa pensyarah. Lepas tu dekat masa tu Rasanya jumpa baru comeback balik masa tu seronok lah. Kita rasa macam Baru dapat bebasnya. kehidupan. Bukan bebas apa, bebas daripada duduk dalam kaca gitu kan. Memang tak ada dah lah. Setahun tak makan Pizza Hut. Yelah dah kalau hari-hari Hari-hari tak boleh bau. Dia jadi macam ya Allah, betul. Ya Allah. Betul. Sampai macam tu kan kita jadi macam tu, itu real life. Turning Yelah. point, betul lah. Betul lah Lepas tu. tu, reality lah tu. Kuatlah rasa nak berhenti betul. tu. Lepas tu bila kita dah jumpa supervisor yang elok, okey, supervisor masa master tu dia lah mendorong Kak Kila untuk teruskan apa ni penyelidikan, teruskan pengajian ke peringkat PhD. Betul. Walaupun memang sebenarnya memang dari kecil Kak Kila dah pasang niat dan bagi tahu dekat arwah mak nak belajar macam ada kakak anak jiran tu. Sebab masa Kak Kila sekolah rendah tu kakak tu hanya dia seorang je yang bukan hanya dia seorang, maksud dia anak peneroka pertama yang masuk UIE. Masuk U. Masa tu adik wah idola. seronoknya masa tu. Tapi Kak Kila main-main je sekolah. Ya, Kak Tapi Kila niat dah ada tu bagus lah. sebab bukan pelajar cemerlang ni, cemerlang kehadiran je. Okey lah tu. Tapi ada juga. Adalah cemerlang Ada tu. pencapaian dia. Setiap tahun mesti naik pentas. Ambil hadiah kehadiran pentas. Oh ya Allah. Patut tadi intro hint kita tu. Tetamu kita ni mendapat anugerah kehadiran penuh di sekolah. Kita tak betul lah. Jangan baru main tahu. Bukan senang tu nak kehadiran penuh tu. Tapi kita maintain. 6 tahun kan. Sampailah sekolah menengah pun macam tu lah. Itulah sikit sebanyak sejarah macam mana Kak Kila apa ni belajar. Okay, sebenarnya kita nak tahu sangat pendidikan Dr. Kila sampai PhD tu ijazah apa kan. Tapi saya rasa kita break dulu supaya kita nak orang Kita bagi dia minum air nanti sikit lah. Apa sebenarnya ijazah kedokteran Kak Kila kita ni kan. Boleh. So saya rasa kita break lah dulu. Kita kembali ke podcast Jangan Elak sebentar saja lagi. jangan elak. Kembali bersama podcast Jangan Elak. Okey, jadi kita sambung. Dibawakan khas dulu. Nak menyambung Tak je, apa, nak cepat je kita. Okey, dibawakan khas dari Pemanasan dan tajaan lokasi kita Tajaan pada hari lokasi. ini. Dari Tuan Haji Muhammad, Tuan Haji Faizal bin Muhammad Yusof. Dekat mana? Di Anggun Residence. Yes. Okey, sambung tadi cerita. Banyak Sabar kita nak nak tahu tanya ni. soalan kat Kak Kila ni. Okey, Okey. sebenarnya Dr. Kila ni ijazah Doktor Falsafah dalam jurusan apa? Okey, silakan. Okey. Kalau
tengok atas kertas lah. Okey. Ijazah Doktor Falsafah Peradaban Islam. Okey. Peradaban Sebab Kak Kila hari tu mengambil PhD tu bukan di bawah fakulti. Kak Kila buat di bawah Institut Islam Hadari, UKM. Okey. Sebab masa tu Kak Kila pilih untuk buat research. Masa Kak Kila ambil tu full research tak ada di fakulti. Sebab kita tahu macam mana kesusahannya orang buat PhD ni bila ambil coursework. Sebab Kak Kila pun ada sebelum tu masa tu ramai kakak-kakak yang ambil PhD. Masa tu kita tahulah dia kena buat exam apa semua. Siapa yang power je, siapa yang power dia boleh lepas exam. Kadang-kadang dia orang ambil 2 kali untuk lepas exam. Yang kita tahulah kita ni bukan kaki exam. Kalau buat exam tu habislah. Waktu exam pun boleh tidur jadi baiklah kita mengambil inisiatif untuk mencari tempat yang kita mampu bawa lah. Jadi alhamdulillah masa tu Institut Islam Hadari ni diorang dengan fakulti ekonomi ni supervisor kita boleh ambil di fakulti. Maksudnya supervisor Kak Kila masa master dekat fakulti ekonomi tu dia juga boleh menjadi supervisor kepada student yang bawah Institut Islam Hadari tu lah. Jadi Kak Kila pilih untuk melanjutkan ke situ. Jadi Kak Kila buat sebab maintain juga masa tu Kak Kila pilih tesis tu fokus kepada perbankan Islam, kewangan perbankan Islam. Dia masih lagi dalam Islamic ekonomi Islam. Tapi masa tu Kak Kila buat tesis Kak Kila tu dia mau tu kontrak mudarabah. Masa tu kontrak mudarabah tu agak kontroversi juga masa tu. Famous lah. Waktu tu memang famous lah. Jadi itulah sedikit sebanyak jurusan yang Kak Kila ambil. Masa tu kita spesifikkan tesis tu kat situ. Tapi dalam kita punya scroll tu dia hanya tulis ijazah Doktor Falsafah Peradaban Islam. Sebab mengambil Institut Islam Hadari tu dia dah tetapkan macam itulah. Berapa tahun tu Kak Kila ambil? Kalau ikutkan Kak Kila buat full time tu sebenarnya 3 tahun je. Tapi perjalanan tu ada sedikit yang tu Kak Kila tak ralat lah. Sebab masa sepanjang 3 tahun tu Kak Kila dah progress sehingga chapter dah hampir ke chapter 4 macam tu lah. Tapi masa tu setahun maksudnya selepas 3 tahun tu arwah mak Kak Kila sakit. Jadi masa tu Kak Kila terpaksa bukan terpaksa, itu dah tanggungjawab kita kan. Berulang alik daripada Bangi ke Pahang untuk tengok mak kan. Lepas tu masa tu dia duduk di Pahang. Lepas tu kemudian adik ambil bawa ke Perak. So Kak Kila berulang pula Bangi ke Perak. Masa tu setahun jugalah. Masa mak sakit kemudian 6 bulan bukan 6 bulan lah. Dalam masa setahun tu 6 bulan terakhir tu ayah juga sakit. Jadi dua-dua kat Perak tu maksudnya kita nak kena ambil tu masa tu. Tapi supervisor masa tu sangat baik lah. Prof dia tu faham dia kita cuma mana yang kita boleh progress kita progress. Tapi setahun Kak Kila pun hari tu silap macam kita ingat kita boleh buat. Tapi kita tak minta defer tau. Lepas tu bila dah mak dengan ayah dah meninggal, so Kak Kila ambil defer 1 semester untuk settlekan semua. Kak Kila masuk semula. Masa tu Kak Kila dah buat macam kita dah convert kepada part time. Part time dia jadi panjang sikit lah masa. Boleh drag masa tapi Kak Kila tak ambil masa yang lama lah. 1 semester tu Kak Kila defer, 1 semester masuk tu Kak Kila settlekan. Tapi yang jadi drag tu sebab kita dah hantar tesis tu ambil masa untuk di review. Dia tengok supervisor dengan examiner tu. Penilai tu kadang-kadang ambil masa 6 bulan kan, 8 bulan ikut dia orang punya availability tu lah. Lepas tu kemudian tunggu waiting queue untuk viva pula. Macam tu kan. Tapi masa tu memang Kak Kila masa tu lepas tu okey lah. Jadi kalau biasalah dia itu Kak Kila punya perjalanan PhD tu kira macam kita tak ada itu bukanlah kesusahan yang paling teruk kita lalu. Sebab ada orang lagi teruk. Betul. Sebab ada seorang kakak tu yang satu institut dengan Kak Kila, dia buat PhD 8 tahun. Itu memang kesian. Dia masa tu dia grad dengan Kak Kila sekali. Dia dah 8 tahun waktu tu. Tu pengalaman hidup dia lagi teruk lah. Macam kita tahu macam Kak Kila. Kita dengar ya Allah. Itulah. Hebat lah. Cukup rasa macam
manage apa orang kata Kak Kila manage macam mana nak belajar, macam mana dengan nak Dr. Kila menjaga. kata coursework susah. Research senang. Kalau kita dua-dua susah. Okey. Kita mana-mana pun susah. Betul. Okey, sebenarnya Okay. Kita tahu macam kami tahulah Kak Kila belajar silat cekak Malaysia semasa Kak Kila ambil PhD. Betul. Boleh tak Kak Kila? Yelah macam dengan kita tahu kan Kak Kila nak menjaga lagi mak ayah semua kan betul. dengan nak belajar. Macam mana boleh Perjalanan nak terdetik lagi nak belajar lagi silat cekak. Mungkin apa cekak turning Malaysia. point Kak Kila yang tiba-tiba nak masuk silat cekak ni? Okey. Jadi kalau cerita pasal sejarah silat cekak ni, dia asal macam ni Kita sebenarnya bila dengan silat tu, kita dah memang ada minat. Ada minat sebabnya kalau ikutkan abang sulung Kak Kila pun sebenarnya dia guru kepada silat Cimande. Tapi dah tak aktif lah. Dulu dia memang guru lah. Cimande? Cimande. Lepas tu First time ada abang Kak Kila pun memang aktif silat. Lepas tu anak saudara Kak Kila pun aktif silat memang di kalangan tu. Kira macam mungkin kot kan. Sebab kita dah memang ada darah apa ni, mungkin ada darah pahlawan. bukan darah pahlawan, Pendekar. cinta Seri Kandi cinta bangsa. Seri Kandi daripada Okay. okay. Jadi sebenarnya masa Kak Kila di UUM tu memang ada koki silat. Jadi kita dengar lepas tu kebetulan kawan Kak Kila masa form 6 kita orang masuk ke UUM ni ada beberapa orang bersama-sama. Ada yang ambil master tu lah Kak. Masa ambil degree masa tu. Masa tu diorang kata masuklah silat. Ambil silat koki. Tapi masa tu Kak Kila tak ada gambaran langsung. Silat apa? Yang Kak Kila fikir silat ni silat je. Silat je. Tak tahu ada silat gayung, silat cekak, silat macam pelbagai silat kan. Jadi kita pun okey bolehlah cakap dekat kawan, okey nanti kita ambil koki silat. Daftar-daftar, alamak, kota dia sikit je. Untuk semesta dapat. Belum rezeki. Belum sampai. Lepas tu yang kita ni, dia ni biasalah budak-budak masa tu kan. Bukanlah budak sangat. Kita bila masuk degree ni, dia masih lagi tintong-tintong nak main-main kan. Lepas tu kita ni kira nak habis cepat je. Dia cakap, alah macam mana ni? Tak ada koki silat dah habis. Kita ambil koki lain lah. Nanti habis koki kita tak boleh. Yelah memang lah. Tak dapat ni lah. Lepas tu tak apalah. Lepas tu lupakan silat tu. Ambil lah koki senihat. Suka-suka hati je kan. Maksudnya ada kekangan lah. Maksudnya sebelum tu dah nak masuk kalau silat. Kalau ikutkan okay, masa faham. tu kawan dan Kak Kila tak tahu wujudnya persatuan silat cekak Malaysia tu selain daripada koki. Maksud Kak Kila tak tahu kita ni boleh daftar sebagai persatuan. Ya betul. Tapi memanglah tak ada rezeki waktu tu kan. Memang tak masuk lah. Jadi yang Kak Kila mula kenal silat cekak ni bila Kak Kila belajar daftar PhD tu. Kak Kila duduk rumah sewa dan satu hari Kak Kila dapat panggilan untuk orang cari bilik sewa. Okey. Ada seorang makcik ni dia call lah. Dia sebenarnya Kak Kila pun tak kenal. Tapi sebab ada kawan kepada kawan. Menyampaikan itulah ada nama kawan dia nak cari bilik sewa untuk anak. Anak dia nak sambung belajar yang cari tu maknya. Yang cari tu maknya. Anaknya tak tahu kat mana kan. Jadi kita ni pun kebetulan satu bilik memang kosong. Baru je kita punya penyewa tu keluar. So kita okeylah. Roger sampai jadi. Jadi masa masuk tu Kak Kila tak ada lah. Masa masuk tu Kak Kila tak ada. Dan dah masuk siap semua. Masa tu Kak Kila pergi bengkel dekat Terengganu. Kemudian bila Kak Kila balik tu barulah berkenalan dengan baru jumpa barulah jumpa roommate tu. Siapakah Dan beliau? roommate tu ialah Dr. Hazrina. Orang yang tidak asing dengan kita sini. Itu punca. Okey, punca. Tapi belum lagi. Masa dia permulaan semester pertama tu, dia masuk buat PhD tu, dia tak turun kelas. Dan Kak Kila pun tak tahu. Dia ahli silat cekak Malaysia kan. Ini kenapa ni? Kenapa tak turun kelas? Dr. Hazrina, sila jawab soalan ni selepas ni. Mungkin podcast seterusnya kita akan jawab Dr. Hazrina untuk menjawab soalan ini. Jadi bila satu semester Dr. Hazrina dah berada dekat UKM, mungkin dia nak sesuatu diri, dia nak tengok keadaan dekat mana kelas. Mungkin lah kan. Satu malam tu dia nak keluar pakai uniform. Okey. Kita ni duduk kat ruang tamu. Saya boleh membayangkan. Itulah, saya tengah imagine situation ni. Dia dah pakai siap-siap pakai uniform. Kita pun wah, nak pergi mana tu? Wah, masuk silat ke? Kan? Seni silat cekak Malaysia kan?
Lepas tu cakap, oh maksud nak pergi kelas silat. Dia kata, okey tak apalah. Kita pun tak apalah, Oh, dia masa pergi tu lah. Kak Ina dah tamat lah dah. Dia dah jadi tenaga pengajar. Oh. Berarti kena kita iklan dalam sekejap kan. Beri laluan Persatuan Seni Silat Cakap Malaysia. Untuk pengetahuan semua kepada ahli Persatuan Seni Silat Cakap Malaysia khususnya yang dah memakai uniform ni maksudnya dia dah tamat. Betul. Siapa Macam lagi dah- yang belum tamat, betul. kita memang Pakai t-shirt minta kan. mereka pakai t-shirt je lah. Betul. Dah So tamat maksudnya baru boleh pakai Dr. Hazrina tu dah tamat. So dia mengajak Kak Akila lah nampaknya je. Okey. Dia sebenarnya masa dia turun tu dia tak ajak. Okey. Belum ajak lagi. Belum ajak. Tapi kita tengoklah. Slow-slow Tengok lah dia dia. slow-slow. Sebenarnya tu marketing je tu. Tu pakai itu yang dia pakai uniform tu sebenarnya dia macam Tapi- pancing-pancing. Tapi bukan semudah itu. Okey. okey. Doktor. Kan bila dia kita tengok dia pergi silat tu, kita okey lah, impress, seronok okey. kan. Tiba-tiba Tiba okey. kenapa balik lewat ni? Oh, okey. Jadi mak tiri kita. Kita nak kena tunggu buka pintu. Keluar karakter mak sebab tiri. pintu tu kena selak. Bukan Fi, turning point balik 2 pagi Fi dulu. Dah tak boleh dah balik lewat Fi. Trauma. Kan setiap hari, bukan setiap hari lah, setiap kali kelas dia balik lewat. Okey. Kita ni memang jenis bahkan sikit. Nenek angin cakap, kenapa balik lewat-lewat? Sampai satu masa kadang-kadang dia orang nak pergi minum lepas kelas tu, dia bagi tahu dekat penyelia kelas tu. Dia kata, minta maaf, dia kata saya tak join minum hari ni sebab kakak dekat rumah nanti marah. Dia cakap Masalahnya bukan kita minta duit Dr. Kila pun nak pergi lepak makan kan? Tak, maksudnya kat situ Kak Ina ada respect dia. Maknanya dia betul. dia Masa tahu tu- hormat lah Kak Ila as a Betul. owner. Orang Dia, kata. dia memang bagus lah. Lepas tu kemudian bila dia dia dah lama masuk tu kan, dia adalah ajak-ajak juga. Tapi kita ni jenis macam kita ni kerah hati sikit, ego pun ada. Lepas tu sebenarnya satu Kak Kila macam dalam dilema sebab silat ni selalu budak-budak undergrad je yang masuk. Yang join kan. Kita ni Tengah nak ambil. dah tua dah. Dah tu. Lepas tu tak ada kawan. Nanti kan silat tu dah lah kena pair kan. Nak pair dengan siapa? Lepas tu kan, okey. Tapi tak apalah, kita layan je. Tapi kemudian kebetulan masa tu dia makin sibuk. Jadi Kak Kia tanya, kenapa sibuk sangat? Bukanlah maksudnya macam kita pelik, kenapa sibuk sangat? Rupanya nak ada program besar. Dekat UKM masa tu lah. Jadi kita pun Program tak apalah. apa tu? Masa tu program Karnival Wajah Diri. okey. KWD. KWD. Masa tu KWD kelima. Jadi masa tu dia masuk, memang ni lah kebetulan pula dia jadi pengarah masa tu. Patutlah. Memang sibuk Jadi lah, Fi. makin hari Kak Kila dengan Dr. Hazrina ni dia makin rapat. Jadi mana-mana dia pergi, walaupun kita bukan ahli ni, ikut je lah. Ikut. Masa tu Kak Kila belum jadi ahli persatuan lagi? Belum. Okey. Kemudian sebab apa? Daripada rumah dia follow terus. Terus. Sebenarnya tu strategi Kak Kila. Oh. Sebab sekarang kita ni ingat strategi Dr. Hazrina rupanya. bukan, Strategi. sebab macam ni Kak Kila nak sangat masuk, tapi Okey. Kak Kila malu. Oh, Tak ada, malu. Macam, sebab rasa dah tua. Rasa dah tua. Ya, cakap macam mana nak masuk tapi kalau masuk tak ada kawan, tak kenal kan. Okey, tak apa, kita follow dulu Kak Ina supaya Kak Kila boleh kenal kawan-kawan dia dalam persatuan tu. Okay. Jadi daripada situlah Kak Kila kenal Asma, Kak Kila kenal Kak Fatin, Asma. Aina, Okey. apa ni, Alia, 3 beradik anak Cikgu Kasim tu kan. Lepas tu kemudian Anis, Fikri, ramailah a few ahli persatuan. Masa tu dia orang semua dah jadi TP, ahli tamat. Jadi masa tu sikit-sikit sebanyak Kak Kila mengumpul kawan kat dalam tu supaya hebat, nanti Fi, strategi masuk dia. Walaupun masa tu belum jadi ahli lagi. belum tapi jadi Kak Kila lagi. boleh blend in Kak Kila dengan follow. dia. Kak Kila lepas tu masa tu Kak Kila follow. Kemudian dia pun tanya ni, dia kata Kak Kila bila nak daftar, bila nak masuk. Tunggulah dulu, cakap macam tu kan. Asyik kita tunggulah dulu. Dia kata nanti ada ijazah dekat UKM. Dah datang kan. Maksudnya Dr. Kila dah sangat nak masuk tapi belum tarik ijazah. Dia ada faham. konflik kat situ. Ijazah belum lagi. Ijazah bulan 11 masa tu. KWD kan bulan 2 kan. Masa bulan 2 next year tu. Okay, bulan 11 tu masa tu memang Kak Kila berlengah-lengah. Lepas tu kemudian ada Kak Sarah datang. Kak Sarah tumpah rumah. Lepas tu dia suruhlah Kak Sarah bebel-bebel kan. Okey. Tapi Kak Kila Minta tolong Kak Sarah pula. Kak Sarah dia bukan jenis membebel, tapi dia ceritalah sikit apa. Kak Kila pun tak berapa ingat dah. Tapi masa tu bila Kak Sarah cerita, apa tu Kak Ina Marketing ni pun lah kiranya, buat marketing. Yalah, masa tu pun Kak Kila kata tak apalah. Dia cakap
macam dah nekat lah. Boleh lah kiranya macam okey lah, pedulilah kan. Sebab lagi pun kawan dah ada. Maksudnya kalau Kak Kila masuk je kelas tu, kita dah kenal. Kalau taklah kita nak pair dengan siapa pun. Lepas tu sehari sebelum ijazah, Kak Kila pun follow Kak Ina pergi kelas. Jumpalah pengelia kat situ Abang Zaini. Masa tu sembang-sembang, esoknya pergilah ijazah. Kalau ikut waktu PhD tu tahun ke berapa? Tahun pertama Kak Kila. Tahun pertama Kak Kila. Mana tahun pertama dah terus belajar sudah cakap Ya, lah. betul. Okey. Kita jam pula kepada soalan seterusnya. Pengalaman yang tak dapat dilupakan dalam Persatuan Seni Silat Cakap Malaysia. Dia sebenarnya kalau cerita pasal persatuan ni kan, banyak dia macam sebab kan. Dia macam tu kan. Tisu mana dia? Tisu. Dia kalau nak kata pengalaman apa ni yang tak boleh dilupakan tu bukanlah macam kita bergerak bersama persatuan. Kan? Sedih lah kalau cerita. Dia tak boleh, bukan. Dia macam tu. Sebab tak boleh lah macam Kak Gila kalau cerita pasal persatuan ni Kak Gila macam luahkan. sikit kan. Macam mana nak cakap? Tarik nafas. Dia apa ni kadang-kadang bila kita cerita adik-adik sekarang kan dia orang macam generasi yang sangat fragile kan. Dia orang macam dah tak ada jati diri. Sangat rendah. Mungkin tak sayangkan bangsa, Kak Gila tak tahulah kan. Kita sangat sayangkan silat cakap sebab macam rugi macam ilmu yang apa ni sangat bernilai tapi orang tak nampak. Bukan macam generasi muda. Dia orang kadang-kadang kita terlalu mengejar apa ni sesuatu yang instant. Kan? Macam apa ni semua benda kita nak mudah. Kita tak nak lalu apa ni perjalanan yang sulit. Fia, aku tak boleh Aku rasa macam nak peluk Kak Kila sekarang. Sebenarnya kita pun jadi mak-mak ni touching juga. Itulah pasal. Okey. Minta maaf lah ya. Kak Kila memang macam tu. Ya, Dia faham. bila cerita pasal persatuan sebab macam ni. Kak Kila rasa pada Kak Kila Kak Kila ralat sebab lewat. Tapi itu dah memang rezeki Kak Kila kan. Tapi Kak Kila rasa bersyukur sebab masa Kak Kila masuk tu dah reda sikit lah. Masa Kak Kila masuk tu Kak Kila join sekali menjadi ahli jawatan kuasa KWD tu. Maksudnya Masa peringkat asas. Ya. Peringkat asas Masa jadi peringkat ahli asas jawatan tu. kuasa. Dan masa batch Kak Kila waktu tu ada 50 lebih orang dan adik-adik ni menjadi ahli jawatan kuasa yang samalah. Tapi sayangnya lepas KWD semua hilang. Dan kita orang tamat hanya 8 orang. Jadi macam masa tu kita dah berkorban masa. Kadang-kadang kita bukan mengungkit tapi kadang-kadang memang diorang mungkinlah bukan rezeki diorang. Kan diorang dan diorang mungkin masa tu diorang pun kita nak salahkan diorang tak tahu menilai pun kita tak boleh nak menilai orang kan nak menghukum tapi mungkin itu rezeki setakat tu rezeki diorang dan itu rezeki yang Kak Kila dapat. Kan mungkin Kak Kila dapat lambat tapi rezeki Kak Kila boleh aktif sampai hari ini sebab masa tu Kak Kila follow apa ni Kak Ina dan kawan-kawan dia tu. Tapi sampai satu tahap bila Kak Ina dah tak ada, Kak Kila pernah terfikir jugalah macam mana kalau Kak Ina dah tak ada. Tak ada maksudnya tak berada di UKM. Macam apa ni kawan-kawan yang lain mesti dia orang akan pindah kelas. Sampai Kak Kila cakap boleh ke aku apa ni terus aktif teruskan aktif dekat UKM tu macam mana nak bawa diri sebab selalu ni kita follow kawan. Bila kita follow member ni natijahnya tu dia kadang-kadang jadi negatif. Betul. Bila kawan hilang kita pun hilang. Yang tu yang Kak Kila tak nak. Kak Kila sebab tu bila setiap kali program Kak Kila ikut, Kak Kila cuba cari kawan dekat tempat yang lain. Bagus. Masa tu sebab supaya nanti bila Kak Kila pergi ke program-program berlainan kita dah boleh bawa diri. Ya, Kak Kila boleh cari okey Kak Kila tahu nak pergi dekat siapa, Kak Kila tahu nak pergi apa ni dekat mana. Jadi Kak Kila kena secure, kena cari jalan macam mana Kak Kila nak aktif. Sebenarnya adik-adik sekarang ni terlalu apa ni berada dalam bergantung kepada orang lain. Betul. Kita tak boleh kita boleh bergantung pada orang lain tapi kita sendiri bukan orang lain yang menggantungkan kita yang kena gantung kepada orang. Maksudnya kita kena cangkut orang kan. Kena sangkut orang, bukan orang tu yang ambil kita sangkut. Kita yang kena sangkut diri kita. Jangan bagi orang dapat kawal kita. Betul. Jadi yang tu yang kita perlu apa ni adik-adik ni yang perlu ada sebenarnya. Kadang-kadang Kak Kila tengok juga apa ni ahli-ahli baru tak boleh maintain.
Sebab kadang-kadang kita bawa adik-adik ni sampai kita tak boleh fikir macam mana nak bagi adik-adik ni aktif kan. Stay nak dalam bagi- persatuan. Ya, nak kekal dalam persatuan. Kita dah bagi macam-macam. Sebenarnya kita pun tak boleh nak manjakan diorang. Bila kita manjakan diorang, Betul. Akan jadi pada satu tahap ni, satu masa, diorang terlalu bergantung kepada pemanjaan tu. Jadi diorang tak boleh berfikir sendiri. Betul. Jadi kita kena cari cari ruang ataupun alternatif jugalah untuk untuk jadikan ahli-ahli baru ni boleh aktif dengan kerelaan diorang sendiri. Kalau macam yang tu lagi enjoy diorang kan. Betul. Maksudnya bukan sebab tu orang. macam Kak Kila rasa macam sayang kalau Kak Kila dah masuk, kenapa Kak Kila nak patah balik? Faham kan? Bila kita tahu macam Kak Kila pun masa ijazah tu pun Kak Kila impress sangat bila sebelum ijazah tu Datuk bagi kata-kata penerangan semua tu kan. Kak Kila pun masa tu first kita tak pernah ada majlis macam tu. Kan kita cakap guru ni bercakap pasal bangsa apa semua. Dia jadi Kak Kila dah memang kita ni dah memang dah suka. Jiwa dah ada. Walaupun kita ni bukanlah nampak yang pejuang bangsa sangat, tapi benda tu memang dah ada dalam diri kita kan. Kita tahu ni betul lah ni. Seronoknya. Memang kita dah tak peduli dah. Kita pun jalan je. Masa tu memang jalan sampai hari ni lah. Alhamdulillah masih kekal. Tapi kadang-kadang tu kita ada kekangan jugalah. Boleh lah tanya kekangan. Kan? Kekangan tu biasalah untuk orang. Tapi sebelum tips tu kita mesti nak tahu mesti ada cabaran kan. Ya, Mesti ada cabaran. Kak Kila sampai ke hari ini. Jadi kita nak dengar mungkin cabaran tu daripada peringkat sewaktu belajar kan. So kita boleh cabaran bagi Kak Kila tips tu kekal kepada aktif sampai sekarang. Ada tak? Okey, dia sebenarnya perjalanan Kak Kila dalam silat cekak ni, kalau Kak Kila cakap lah, sebenarnya kalau daripada awal, asas sampai tamat, sampai Kak Kila jadi tenaga pengajar, sampai Kak Kila tak berkahwin lagi lah. Sebenarnya perjalanan Kak Kila dengan persatuan tu, Kak Kila rasa sangat mudah. Best. Sebab best. tak ada siapa yang halang pun. Sebab benda tu Kak Kila yang nak buat. Tapi Kak Kila sangat berhati-hati. Kak Kila beringat jugalah. Sebab Kak Kila tengok kawan-kawan macam-macam cabaran diorang yang paling glamour sekali penerimaan parents. Betul tak? Penerimaan parents. Lepas tu so Kak Kila tak ada masalah. Semua okey. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Memang tak ada masalah. Dipermudahkan Mak ayah okey je. Lepas tu memang tak ada okey lah masa tu. Tapi Kak Kila pun risau. Kenapa aku punya perjalanan tu terlalu mudah? Kan bahaya tu. Betul. Jadi jika terlalu mudah mungkin awal-awal mudah kita takut. Adalah tu kan. Adalah perkara yang mungkin orang nak uji ataupun risau juga kalau tak ada ujian kan. Tapi masa tu mungkin Kak Kila rasa okey, alhamdulillah lah aku dah masuk lambat, tapi ruang dan peluang tu untuk habiskan silat tu kan. Dan boleh kekal aktif tu alhamdulillah. Jadi selagi ada peluang dan ruang tu Kak Kila akan ambil lah. Maksudnya kita bukan kita nak kita tak nak apa-apa pun daripada persatuan. At least kita ada satu perkara yang kita boleh buat. Sebab Kak Kila bukan jenis aktif dekat universiti ni. Kak Kila jenis main-main je. Kak Kila letak nama, Kak Kila blok. Kak Kila letak nama, lepas tu nakal last minute ada punya sisi nakal. Jadi Kak Kila nak marry je. Okey, faham. Kak Kila main jadi tak suka. Kak Kila bukan jenis yang macam suka je, tak ada. Letaklah sampai pengarah program pun aku ngelak je. Macam itulah kan. Sebab tu mungkin elok jugalah waktu dekat universiti itu masa degree, masa master tak jumpa sebab perangai macam tu kan. Dia tak bersedia lagi nak menerima tanggungjawab. Mungkin macam itulah. Mungkin Kak Kila boleh sharekan sikit lah apa yang membuatkan Kak Kila masih lagi nak berada dalam silat cekak sampai sekarang. Ataupun tips ke ataupun mungkin ada something yang membuatkan Kak Kila nak kekal. Yang betul lah. Dalam silat cekak Malaysia. Dalam persatuan silat cekak Malaysia. Okey, jujur Kak Kila cakap lah kan. Kak Kila tak pernah jumpa ilmu, nak kata bukan ilmu silat je lah, maksud ilmu ni yang macam ni. Maksudnya macam mana tu? Sebab dia ilmu silat. Tapi dia bukan ilmu silat semata. Kita boleh belajar agama, kita boleh belajar, maksudnya dia macam-macam cabang. Bila kita dah belajar sampai tamat tu tak dapat lagi. Sebab tu kita kena ikut setiap program, setiap majlis. Maksudnya kita belajar dari satu program ke satu program, dari hari ke hari. Macam daripada kelas yang pertama kita belajar asas kan. Bila Kak Kila dengar mula macam tertarik tu sebab tiba-tiba bila pengenalan silat cekak tu
adaptasi daripada pergerakan solat. Wow, gitu kan. Betul, saya ada pun juga, betul. Lepas tu diilhamkan lah daripadanya. diilhamkan tu kan. Jadi nak tahu. Macam betul ke? Macam tu kan. Lepas tu bila kita kenal sikit, oh baguslah. Kan. Lepas tu simple. Tak ada nak terajang-terajang macam nak angkat-angkat, nak terbang-terbang kan. Tak penat. Okey. Okeylah cakap. Tapi bila yang Kak Kila suka tu, bila silat cekak ni dia menitik beratkan ilmu tauhid tu. Sebab kita bukan orang baik. Kan? Jadi walaupun kita bukan ustazah, kita bukan kan, bukan apa pendakwah ke apa, tapi bila ada ilmu yang macam tu, kita lebih berhati-hati, kan? Macam maksudnya keyakinan dengan apa kepada Tuhan tu itu penting. Sebab apa-apa kan, itu Kak Kila belajar sebab kita belajar dah tua. Jadi apa kita nak lagi kan. Lepas tu bila Kak Kila dapat yang macam tu, maksudnya kita dapat belajar silat, kita dapat belajar ilmu agama. Itu pada Kak Kila lah. Dan kita belajar macam pentadbiran pun ya. Berzanji tu bukan sesuatu benda yang apa asing pun. Betul. Tapi kita tak ada macam apa ni platform dan pendedahan ruang yang, kalau kita tak masuk. Sebenarnya kalau ikut ke arwah mak Kak Kila, ada je kelas berzanji. Ada buku. Yalah. Buku yang biasa yang buku tulis Arab tu kan. Sebab kalau kita tengok berzanji kat luar pun orang-orang yang dah berusia. Makcik-makcik yang memang tapi orang muda tak diberi pendedahan. Tapi dalam silat cekak ni betul. Bila Kak Kila masuk silat cekak, ada balik. Maksud waktu kecil-kecil kita dah belajar, tapi waktu besar tak ada, hilang. Kan? Lepas tu bila ada buku lagi. Impress. Ada terjemahan lagi. Okey, fine. Kak Kila memang suka lah buku-buku ni. Lepas tu orang buku-buku. budaya silat dengan pemakaian dia kan. Adab dia. Jadi kita seronok tau. Sebenarnya kalau orang tanya apa ni, kita tak boleh nak cerita kalau kita tak lalu. Betul. Sebab kadang-kadang kita bercakap je, orang tak boleh sampai tu sebab dia tak belajar kan. Macam kalau kita nak cerita pun, kita kena cerita apa yang kita lalu je lah. Kadang-kadang orang tak faham kan, tapi kita faham. Jadi kita tahu tingginya nilai apa ni ilmu silat cekak tu, sebab tu kita boleh aktif dan kekal sampai sekarang. Sampai sekarang lah. Fi, berapa Fi? Dah kira dah? Apa tu? Kelebihan belajar Tak terkira. Tak terkira. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Tapi satu lagi tu yang Pantalarang tu. Kak Kila suka. Okey. Itu Kak Kila suka Pantalarang tu. Pantalarang silat cekak Malaysia. Mana ada Pantalarang orang buat macam tu kan? Selalu Pantalarang ni siaplah. Pantang tu, pantang ni, pantang nampak. Apa Pantalarang kan? tu? Tapi Pantalarang tu, yang pertama, apa ni, jangan derhaka kepada guru tu. Betul. Itu pun dah. Betul. Yang tu mahal memang betul. Tu. Dia sebenarnya yang tu kalau kita ikutkan, itu adalah Pantalarang yang paling utama dan paling penting. Betul. Sebenarnya benda tu kita dah titik beratkan dekat luar, tapi memang tak ada orang ambil apa, tak endah pun kadang-kadang kan. Lepas tu satu persatu kita letak. Dan ada apa ni, maksudnya kenapa begitu, kenapa dia letakkan sekuen dia begitu. Maksudnya siapa yang belajar silat cekak tu tahulah. Jadi kita tahu nak menilai ilmu tu macam mana. Jadi bila kita tahu, takkan kita nak biar je. Kan? Kenapa kita nak tinggalkan? Betul. Maksudnya kalau kita biarkan, okey, kita dah belajar sampai tamat, kita dah tahu dah apa ni, apa Pantalarang tu. Okeylah. Tak boleh. Sebabnya kita hanya tahu secara yang tersurat je. Jadi kita tak tahu makna yang lebih mendalam kan. Jadi kalau kita nak tahu benda tu lebih apa, lebih mendalam, bagi kesan pada diri kita, so kita kena kekal lah. Mungkin ada yang tertanya-tanya lah Pantalarang apa tu, susah nak cakap ke? orang ingat Pantalarang tu lain Pelik-pelik, macam pula. pelik-pelik. Pantalarang dalam Ada silat 5. cekak ni kita ada 5. Apa dia Nurul? Pertama, jangan derhaka kepada guru. Yang kedua, jangan derhaka kepada ibu. Okey, yang ketiga, jangan derhaka kepada bapa. Bapa. Senang kan? Yang Senang. keempat, Yang keempat, jangan bergaduh sesama ahli. Jangan bergaduh sama ahli. Dan yang kelima, jangan mencaci mencaci apa-apa seni bela diri Melayu asli. silat asli. Yang ada. Senang kan? Jadi memang mudah. Itu dia Pantalarang dalam silat cekak Malaysia ni kalau Tak nak ada belajar. yang pelik-pelik Tak ada yang yang pelik-pelik pasti. Kita Tak nak ada clarify yang kat sini. Okey. Jadi Saya sebenarnya Fi, ya. saya diapit oleh persamaan Mereka ni ada persamaan sebenarnya Allah ya. Iaitu Rasa macam lagi toilet lah tu. Malu lah. persamaan selain daripada memenangi boleh kita dianugerahkan pingat berjasa. Sebenarnya mereka berdua juga
saya introduce lah, suami mereka bukan ahli silat untuk pengetahuan. Alhamdulillah. Tapi kedua mereka kekal aktif di dalam Persatuan Seni Silat Cakap Malaysia. Alhamdulillah. Jadi kita nak korek rahsia. Gitu, Itu rezeki lah kot Kak Kila, rezeki kita. Macam saya, suami pun ahli silat. Jadi pergi silat sama-sama, balik kelas sama-sama, tak ada masalah. Okay, jadi okay, apa rahsia Dr. Kila? Suami bukan ahli silat tapi kekal aktif. Okey. Dia Macam mana Kak Kila nak explain dekat suami Bodi cik? suami ke? Cik, Rahsia, dah tahu rahsia. lah kan. Kak Kila bukan jenis bodek-bodek. Oh, okey. Oh, garang. Nanti dia direct je kan. Tapi masa sebenarnya Kak Kila rasa tak silap lah. Kak Kila pun dah lupa lah. Mungkin dia tak tahu pun Kak Kila aktif silat cakap tu sebelum kahwin kan. Tapi selepas kahwin tu dia tahulah. Jadi Kak Kila ni ialah awal-awal tu kan kita biasa je, tapi dia tak pernah larang pun. Dia tak pernah larang pun. Apa dia kata selagi perkara tu boleh memberi kebaikan kepada Kak Kila, buat Kak Kila happy kan. Positif you. Okey lah. Rezeki. Maksudnya Okey. kan kalau Pandai contoh balik. dia takut kalau kita murung ke. Okey. Kan? Menjaga emosi isteri. Ya, Pandai sebab suami. lagi pun dia kata macam Kak Kila aktif persatuan tu pun. Persatuan tu maksudnya bukan satu macam program-program ataupun kalau kita aktif tu membuatkan kita jadi tak baik kan. Ataupun Bukannya benda yang tak elok, memang benda tu yang mendatangkan baik. kebaikan dan suami Kak Kila pun tahu yang persatuan ni memang banyak membantu kan. Maksudnya dia tahulah persatuan ni memang banyak memberi manfaat. Jadi buat apa dia nak stop? Tapi Tapi Kak okey. Kila kena pandai lah. Maksudnya kena pandai, janganlah Kak Kila kata nak aktif, Kak Kila pun redah je suka hati. betul. Sampai Kita kena, rumah tunggang langgang, makan minum dia tak itu jaga terjadi, kan. betul penting pakai tu. dia semua macam kita biarkan je. Nak aktif punya pasal, tapi tak boleh jugalah macam tu. Tapi so far memang dia tak pernah kata tak boleh aktif, stop. Macam tu tak adalah, tak ada. Tapi dia pun okey. Sebenarnya dia pun jenis yang husband Kak Kila tu pun jenis yang busy. Jadi okeylah. Maksudnya kalau dia outstation pun kita bayar. Kan? Dia outstation kalau kita kalau kita keluar aktif program pun dia tak kisah. Kan? Macam tu tak adalah. Itu sisi Kak Kila. Tapi kalau macam kita macam suami yang bukan ahli ni, kita kena pandailah ambil hati kan. Ya, betul kita sebenarnya. kita kena, dan biar dia tahu kita kawan dengan siapa dalam Kita kena beri pendedahan tu dalam sebenarnya. dalam program tu. Betul. Dia kena jaga hati dia Tak, juga. betul memang macam saya Betul. tiba-tiba okay. Macam saya memang saya suami dah tahu sebelum kahwin lagi memang saya dah bagi pendedahan lah. Memang saya cakap saya aktif dalam silat okay. Dan saya pun aktif dalam benda-benda lain. Jadi kita memang perlu untuk bagi pendedahan pada suami lah, bakal suami. Betul. Okay. Untuk sambut tips yang nak kahwin bukan ahli, mungkin boleh bagi tahu dululah yang kita aktif. Dan cara saya ialah saya suka bawa suami saya ni kenal dengan kawan-kawan. Jadi bila dia kenal dengan kawan-kawan, kita dah tahu kawan-kawan kita macam mana. So dia dah tak kisah kalau kita nak keluar pergi meeting malam-malam ke apa kan, dia dah tahu kita boleh jaga diri kita. Dan dia pun kenal siapa, dia boleh call, contact ke apa-apa kan. Yang kalau yalah tak risaulah kiranya. Jadi alhamdulillah lah kat situ, syukurlah. Persamaan terus ya. Persamaan dia adalah menjadi role model untuk ni. Tunjukkan kebaikan. Ya, kita kena beri pendedahan. Kan? Dia tengok kita ni sebenarnya contoh kepada apa persatuan. Itu rezeki sebenarnya kita dikurniakan seorang suami yang sangat memahami. Untung. Alhamdulillah, syukur. Jadi Fi, soalan panas tak Fi? Soalan panas. Apa dia? Soalan panas. Soalan panas boleh? Panas. Selalu kita dengar positif je kan. Sejuk. Belajar silat Kita positif je. jangan elak Jangan elak. Fi, cepat Fi, soalan panas. Soalan panas. Okey. Apa dia? Ada negatif tak impact kalau kita belajar silat? Sebagai seorang kita wanita. random, Nak cakap kita nak spesifik Okey. wanita ke atau macam mana? tak kisah. Tak kisah. Tak Okey. kisah. Okey. Okey. Alright, sebenarnya impact negatif tu subjektif sebenarnya. Dia bukan ilmu tu yang akan membawa kesan negatif pada kita. Sebenarnya kita tu yang membuatkan ilmu tu nampak negatif. Oh, faham. Pada Kak Kila, kalau contoh ilmu ni, tak kisahlah ilmu silat apa pun. Kalau ilmu tu memang ilmu yang benar, ilmu yang baik, yang memberi manfaat, kenapa kita kata dia nak memberi impact negatif? Betul tak? Betul. Macam contoh kalau makanan pun.
Kan? Kita makan sesuatu macam Kak Kila. Tiba-tiba kita beli apa? Kita beli mi ke, buah ke. Kak Kila makan, Nurul makan, Fifi makan. Tiba-tiba Kak Kila sakit perut. Padahal kita Tapi dua kita okey. Okey je. Makanan yang salah ke perut Kak Kila yang salah? Macam tu kan? Maksudnya sekarang ni ilmu yang baik takkan memberi kesan negatif kepada kita. Melainkan kita sendiri yang tak pandai untuk menyesuaikan maksudnya menyesuaikan ilmu tu ataupun menggunakan ilmu tu dengan dengan cara yang betul. Sebab kalau macam contoh Kak Kila belajar silat cekak, apa yang negatif kepada Kak Kila? Kalau ikutkan tak ada. Melainkan kalau Kak Kila sendiri yang membuatkan orang nampak negatif. Contoh macam mana? Kak Kila tak boleh aktif sebab apa? Kak Kila kata Kak Kila busy. Orang lain pun busy. Betul. Kan? Kak Kila ada keluarga lah. Kak Kila ada suami. Orang lain ada anak lagi. Ramai-ramai. Kenapa boleh aktif? Silat salah ke individu tu yang salah? Kan? Kalau ilmu yang baik takkan memberi impak negatif. Maksudnya percaya kalau kita sendiri boleh manage diri kita dan kita terima ilmu yang baik, tak akan ada kesan negatif. Kalau sama juga ilmu akademik pun macam tu juga kan. Kalau Fifi belajar apa dalam bidang apa? Diploma multimedia, degree dengan diploma multimedia industri. Multimedia industri. Kalau ikutkan secara apa ni, kalau kita tengok multimedia industri, kenapa Fifi pilih? Fifi dah nampak ada kebaikan dia kan. Dia akan menjadi buruk bila salah guna. Betul. Salah ilmu ke salah orang tu? Salah orang tu lah. Jadi kesan negatif tu bukan daripada ilmu tu. Daripada individu yang mengamalkan ilmu tu sendiri. Mana ada ilmu yang baik akan beri kesan yang tak baik ataupun kesan buruk kepada orang yang mengamalkannya. Benda ni sangat bagus. Jangan salah tafsir kepada ilmu-ilmu yang ni. Jadi kalau macam contoh ilmu silat kan, orang kata ilmu silat ni tahyul khurafat tu kan. Siapa yang membuatkan dia tahyul dan khurafat? Kan? Orang, manusia, individu. Bukan ilmu tu. Kalau kita kaji semula ilmu macam ilmu seni silat Melayu ni, semua dia orang, kalau kita tengok dia punya sejarah kan, semua dia akan base balik kepada kita punya Quran Sunnah. Kenapa pula dia boleh jadi ilmu yang boleh mendatangkan negatif? Sebab pengamal dia dah salah guna diri tu sebenarnya. Bukan percayalah, salah jangan takut. Dia orang kata lebih refleksi diri kita, dirilah sebab sebenarnya. itu yang menjadikan kadang-kadang orang takut nak stay. Ya, faham. Kita kena balik kat diri kita. Kita nak stay tu sebab apa? Macam mana kita nak menjadikan diri kita aktif? Macam Kak Kila kan. Kalau Kak Kila kata Kak Kila nak aktif, Kak Kila kena pandai ni. Macam mana Kak Kila nak aktif? Kak Kila ada suami, kadang-kadang ni banyak tinggal kan. Tak apa, Kak Kila pilih waktu ni aku pergi, waktu ni minta excuse. Minta excuse bukan maksudnya contoh macam Kak Kila dekat UKM. Kak Kila tenaga pengajar. Kak Kila tak boleh datang fizikal, Kak Kila sumbang secara online. Kak Kila buatkan macam Kak Kila bantu dari segi citra punya material apa semua. Maksudnya masih lagi ada sumbangan kita. Jangan kita mengelak terus. Jangan elak. Jangan elak. Sesuai dengan kita punya deadline. Sebab Kak Kila dah cerita pasal makanan. Kita pun macam dah lapar. Perut aku dah lapar. Saya pun macam dah lapar juga ni sebenarnya. Memandangkan kita ada tajaan daripada kami pemanasan. Bau pun dah. Jadi kita rehat seketika. Ya, kita rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Podcast dengan Ella. Baik, kembali lagi kita ke podcast Jangan Elak, episod yang ketiga yang dibawakan khas oleh Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia Universiti Malaya dan tajaan lokasi oleh siapa, Nurul? Tuan Haji Yusof Faizal. Ya Allah, tersasar-sasar je kita. Dah kenyang tadi, dah kenyang. Maaf Abang Faizal. Tuan Haji Faizal bin Yusof dan juga daripada Pamanasan. Okey, baik. Kita teruskan kepada Kak Kila. Tadi kita dah tanya macam mana Kak Kila aktif dan sebagainya lah. Jadi mungkin nak tahu juga macam mana pembahagian masa Kak Kila sebagai seorang isteri, sebagai seorang tenaga pengajar, sebagai seorang pensyarah, sebagai seorang pengerusi wanita cekak Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia, dan macam mana Kak Kila bahagikan masa Kak Kila untuk aktif kesemuanya tu. Okey.
Kalau kita kira tu banyak je nampak. Dan Dengar pun berat. Bukanlah berlaku serentak kan. Okey, mungkin kalau kita buat list tu nampak macam banyak. Kan? Macam kita sebagai isteri tu memang 360 hari, bukan 360 hari sebanyak hayat lah. Betul. Kan? Lepas tu kerja, kerja kita ada 8 jam. Betul tak? Pengerusi sebagai pengerusi wanita cekak pun ada masa-masanya pun kita boleh berehat, ada perlu yang mana kita nak kena buat aktiviti atau program tu kita kena tumpukan lah. Jadi masa tu 24 jam tu bukanlah kita kata tak ada masa langsung untuk kita menguruskan rumah tangga rumah kita kan. Jadi kita kena pandai. Jadi selalunya dia yang pack pertembungan masa tu sebenarnya waktu kerja. Waktu kerja tu lah kan. Contoh waktu kerja kita 8 jam tu, waktu tu lah kalau kita ada program, waktu tu lah kita punya AJK contact, waktu tu lah siapa-siapalah nak contact kan. Jadi waktu tu sebenarnya kita kena pandai. Jadi kalau waktu kerja kita bagi tahu dekat macam contoh AJK ke siapa, okey waktu kerja kat Kilan ni 8 jam. Okey, dan ada waktu lunch, waktu break. Okey, kalau rasa nak contact nak call waktu lunch. Tapi kalau WhatsApp tu tak ada masalah. WhatsApp tu kita boleh buat sebab kerja kita kena gunakan waktu kerja kita lah. Sebab pada Kak Kila, contoh kalau masa ni walaupun waktu solat, waktu kerja pun Kak Kila tak akan pilih waktu suka-suka hati. Maksudnya kalau waktu Zohor kita guna waktu break kita. Waktu asar Kak Kila guna lepas kerja. Jadi sebab waktu kerja kita memang company dah bayar untuk kita kan. Jangan sewena-wena. Memanglah kita kata solat awal waktu tu yang terbaik. Tapi kita tengok situasi. Kalau waktu tak kerja, solatlah awal. Janganlah waktu tak kerja pun macam tu juga kan. Macam kalau dekat rumah, okey, kita dah pergi kerja, kita start kerja kita pukul berapa kan. Macam balik macam Kak Kila, Kak Kila punya tempat kerja agak jauh lah. Jadi kita dah terbiasa bangun awal, okey siapkan sarapan untuk suami kita. Tu kita pergi kerja macam biasa. Memang kalau hari biasa kita tak boleh masak. Tapi kalau kita ada waktu, macam kadang-kadang kita rajin, balik kerja tu pun kita boleh masak. Kan? Tapi selalu Kak Kila balik kerja dalam pukul 8 baru sampai kat rumah. Tu depends lah. Kalau macam kadang-kadang kita keluar makan sama, nak ambil hati balik. Kadang-kadang suami kita yang ambil hati kita. Nak makan ke, nak dinner lagi kita balik lambat. Yalah, sebab kita tahu kan. Macam Kak Kila, husband Kak Kila 7 minit je. Office daripada rumah. Berbanding Kak Kila 2 jam. Kak Kila 2 jam? Kan? Jadi kalau satu hari 4 jam pergi balik. Contoh macam tu kan. Kalau ikut kepenatan tu memang penat. Tapi benda tu dah biasa. Jadi pengurusan masa tu sangat penting bila kita pandai meletakkan kita punya task tu. Maksud kita macam kita kena fahamkan orang yang deal dengan kita. Maksudnya okey, untuk sebagai pengerusi wanita cekak ni, kalau kita tahu 24 hours kita dengan AJK, kalau ada program lagi pula kan. Tapi kita tahu kita faham AJK kita ni bila waktu yang urgent dia nak jawapan yang cepat kan. Tapi ramai backup. Kak Kila tak kisah. Jadi benda tu kita tengok priority. Kan? Mana yang kita perlu dahulukan, kita dahulukan. Tapi yang penting kita kena tahu waktu kerja kita macam mana pula waktu kita dengan keluarga. Tapi kalau contoh hari weekend. Okey, weekend ni kita ada program. Kita kena bagi tahu dekat suami kita. Kalau yang ada anak-anak, kena bagi tahu. Okey, weekend akan datang, kita ada program. Jadi maksudnya kita tak available. Kalau weekend ni kita nak pergi mana-mana atau nak buat something, kita buat. Jadi kita minta maaf. Maksudnya kita kena bagi tahu. Jangan maklumkan awal lah. Ya, kita kena maklumkan aktiviti kita. Supaya dia orang faham. Kalau kita tak buat macam tu, itu yang mendatangkan kemarahan. Sebenarnya komunikasi. Betul tak Ina? Penting. Apa yang kita buat, kita kena bagi tahu. Kadang memang berat. Kadang-kadang Kak Kila macam contoh nak pergi macam nak pergi kelas kan, Isnin Rabu kan. Kadang kalau setiap minggu kita rasa macam hari Isnin tu kita dah pack, kita pergi ada meeting. Tak boleh dah nak spend time. Tiba-tiba hari Selasa, alamak pergi tempat lain pula. Rabu pergi Kedah pula. Macam mana nak cakap ni ya. Lepas tu okey tak apa. Kalau mana yang kita boleh skip,
kita skipkan dengan ni lah. Mana kita kena alasan yang balance lain. lah kena benda. pandai. Kena pandai Sebab balance. kita tak Jangan boleh setiap hari ni kan. sebab macam Kak Kila, macam Fifi, sebab kita suami bukan ahli, jadi kita Betul. kena tahu kat mana tempat kita. Kalau macam yang ahli senang, Macam Nurul. kat mana-mana pun pergi kan. Maksudnya Sama-sama senang. Nurul senang. Tapi ada pengalaman jugalah. Kadang-kadang ada juga yang suami sesama ahli pun kadang-kadang Dia dia nak orang faham pun juga. kena fahamkan juga. Sebab kadang-kadang kan hati dan perasaan orang Betul. tak sama kan. Jadi pandai-pandailah kita. Itu semua atas diri kita sendiri. Macam mana kebijaksanaan kita nak menguruskan masa kita. Yang utama tu menguruskan hati antara kita dengan Kita punya orang-orang family, tertentu pasangan lah. Memahami tu kan. Ya. Okey, baik. Okey, itu untuk macam mana pembahagian masa lah. Okey, jadi nak tanya Kak Kila sedikit lah. Okey, Kak Kila punya pandangan tentang, kita tahu isu masa sekarang ni. Kita pun dapat tahu wanita-wanita sekarang ni kebanyakannya lah ada yang berjawatan tinggi lebih daripada suami. Jadi macam mana kita nak letakkan diri kita pada situasi tu? Macam mana kita nak try to blend in benda tu sebagai seorang isteri yang dekat tempat kerja jawatan kita tinggi, kat rumah kita sebagai seorang isteri. Mungkin Kak Kila ada sedikit tips ke ataupun pandangan Kak Kila lah mengenai itu. Okey, dia kalau nak tanya pasal tips tu mungkin bukan orang yang sesuai lah kan. Kita ni tapi bolehlah bagi sedikit pandangan kan. Contoh macam kita kadang-kadang kalau macam isteri yang berjawatan tinggi ni, kalau memang pada awal dari awal memang dia dah tahu suami dia ada jawatan rendah ataupun pangkat rendah, gaji rendah, itu mungkin tak ada masalah kot. Sebab dia dah menerima suami dia seadanya kan. Tapi kadang-kadang yang menjadikan konflik dalam keluarga ataupun antara suami isteri tu mungkin waktu Baru selepas tahu, mungkin selepas kan. Jadi kita ni sebagai isteri kan, kalau kita ada gaji tinggi, gaji lebih besar daripada suami ke, jawatan lebih tinggi, benda tu kita kena ingat. Perkara jawatan kan, gaji tu bukan hal rumah tangga. Maksudnya benda tu kita kena letak di luar hal rumah tangga. Kalau kita balik ke rumah, kita sebagai isteri kan, nafkah pun suami yang bagi. Contohlah, maksudnya semua kita ni bawah suami. Maksud bawah apa cakap Tanggungjawab suami. Maksudnya suami masih lagi ketua dalam rumah. Jadi kalau kita bawa semua perkara di luar rumah masuk ke dalam rumah, yang tu akan menjadi konflik. Jadi satu lagi tu lah, sebab tu kita macam kalau kita lihat dalam persatuan sendiri, kita boleh tengok contoh-contoh akak-akak, ibu-ibu yang ada jawatan tinggi tapi kenapa dia orang boleh jadi isteri yang baik? Hormat pada suami. Hormat suami. Contoh. Kan? Kita boleh tengok. Maksudnya daripada contoh-contoh ni pun sebenarnya kita pun dapat belajar. Sebab tu kalau kita tengok dalam Persatuan Seni Silat Cakap Malaysia ni, Yang Mulia Guru kita telah menubuhkan satu unit kecil yang dinamakan Wanita Cekak PSSCM. Jadi kat sini sebenarnya adalah platform untuk wanita cekak ni, terutamanya lah ahli-ahli silat cekak ni, untuk menimba ilmu, pengalaman, tips menjadi seorang wanita sekaligus menjadi isteri yang baik. Uruskan rumah tangga. Betul. Kat situlah kita boleh belajar macam mana nak belajar, macam mana kita nak jadikan diri kita ni menghormati suami, kan? Jadi ilmu kita kena ada, kan? Satu lagi kita kena tahulah, isteri syurga dia di bawah adalah pada suami, kan? Jadi kalau kita nak redha Allah, kena redha redha suami. Tapi kalau kita sombong, macam mana kita nak jadi isteri yang baik? Betul tak? Jadi pokoknya kalau kita dapat jawatan yang tinggi ke, gaji yang besar, itu sementara je. Maksudnya semua tu di luar di luar. Itu hanya jawatan kita kat tempat kerja je. Betul. Kita balik kat rumah, kita masuk je rumah, kita jadilah isteri. Maksudnya buat je lah bodoh-bodoh walaupun kita tahu kita boleh buat semua. Contoh kan. Tunjukkan keberuntungan kita. Kita nak contoh kan. Kalau Kak Kila balik rumah kan, banyak benda kalau setakat kita dah berdekari berpuluh tahun, kalau masuk rumah tu apa benda kita boleh buat. Kita jadi contoh kan. Kita masuk Bapa tak tahulah. Dibuat kabinet dapur tinggi-tinggi kan. Bagus juga sebenarnya. Kak Kila pun tak comel orangnya. Kita tak boleh panjat. Boleh. Tak payahlah. Tak payahlah, buat apa dah panjat kan. Tolong ambil. Padahalnya kalau dia tak ada, ambil semua tu kita panjat je. Kan? Betul tak? Betul tu. Betul. Lepas tu siap belikan tangga untuk apa? Untuk kita.
Tangga. Tak Tu pakai. tanda Tak guna pun. Love first language orang kata ni. Jadi biar kadang-kadang biarlah kita jadi, mungkin dekat luar orang tengok kita pandai, dekat rumah bukan kita tak pandai, kita lagi bijak. Bijak sebagai isteri yang menghormati suami. Dah Kita kena bergantung tahu Isteri misali Betul, Kak Kila, kita isteri kena- misali. Maksudnya kan kita pernah dengar ibu-ibu, kakak-kakak dalam persatuan bagi kongsikan pengalaman dia orang kan. Nasihat. Kat mana jawatan tu, kalau dia keluar daripada pintu office tu, letak kat situ. Maksudnya dia balik keluar daripada pejabat pada office tu, benda tu tinggal. Tinggal. Dah jadi diri dia sendiri. Kalau dia isteri, jadi isteri lah. Kan? Jadi kalau anak, jadi anak lah. Jangan pula nanti balik rumah mentang-mentang kan. Boleh yelah, jadi dia tak semestinya jadi kepada suami je. Pada mak ayah pun ada. Kadang-kadang Anak jawatan tinggi kan, Ya. betul-betul kita. Jangan buat macam tu lah. Maksudnya ilmu Itu yang patah larang tu, jangan dahaka pada ibu bapa. itulah pantang larang tu salah satu ilmu yang sangat bernilai yang kita kena fahami, kena dalami. Jadi tak kisahlah kita sebagai CEO atau CEO ke pengurusi setinggi mana, pengurusi sebesar mana pun jawatan kita, isteri tetap isteri. Dekat rumah kita sebagai seorang Ya, isteri. betul. Kerja kita apa? Memasak, lipat kain sama-sama lah dengan suami kan. Itu Betul. memang kerja Mana yang kita tak boleh buat, kita panggil lah Ya, ayah, cik, betul. Fi, macam tu lah kan. macam tu lah tiba. Betul. Yang itulah maksudnya kita jadilah Tinggalkan wanita dia yang betul. betul. Wanita yang berilmu. Sebenarnya, Wanita yang bijak lah. Bukan wanita yang betul. sombong. Okey, sebenarnya kita suka sangat dengar perkongsian daripada Kak Kila kan. Sebenarnya banyak Sangat banyak tips ilmu yang Kak Kila share, pengalaman-pengalaman yang Kak Kila share pada kami yang boleh mungkin jadi inspirasi lah. Ataupun boleh kita ikuti mana yang baik kan. Okay. Jadi sebenarnya kita nak pergi kepada soalan yang penghujung, penghujung podcast kita. Hujung dah. Macam tak puas. Tak puas lagi sebenarnya nak korek kan. Macam-macam tadi. Yang off record tu. Sebenarnya. Mungkin podcast ni season 2. Boleh. Okay. Kita akan bincang dengan pengarah kita. Pengarah. Okay. Jadi soalan yang mungkin terakhir tapi bukan terakhir. Penutup. Second last ke? Bagaimana untuk menjadi sekredibiliti ke? Boleh ke? Macam mana kita nak menjadi kredibiliti seperti Kak Kila yang boleh diidolakan. Yang boleh kita idolakan. Kak Kila. Okey. Dia cakap credibility dengan idola tu besar tu. Sebab kalau bagi Kak Kila tak cukup lagi credibility tu. Tak ada. Memang tak ada lah. Lepas tu, apatah lagi perkataan idola kan. Cuma Kak Kila nak bagi pandangan lain. Itu pengalaman Kak Kila. Semua yang Kak Kila kongsi hari ni adalah pengalaman Kak Kila. Contoh kalau bab idola ni, Kak Kila nasihatkan janganlah kita mengidolakan seseorang yang boleh buat kita kecewa pada masa akan datang. Maksudnya kita tak tahu apa yang berlaku. Ni sekejap lagi 2 minit ni pun kita tak tahu apa yang akan berlaku. Betul tak? Betul lagi. Maksudnya pada Kak Kila, kalau kita nak mengidolakan seseorang, carilah orang yang betul-betul boleh memberi manfaat dan kebaikan tu kat kita sehingga akhir hayat kita lah. Kan? Contoh, siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Maksudnya, yes. Kalau okey, Fifi Nurul tahu nanti kena belajar lah. Kak Kila pun bukannya pendakwah pun kan. Jadi, kalau kita tahu sebenarnya, kita boleh mengidolakan ni antara wanita sempurna yang ni boleh, yang tu boleh boleh belajar sendirilah, cari sendiri. Antara 4 ni adalah wanita sempurna yang boleh kita idolakan. 1, Siti Maryam. Yang kedua, Siti Khadijah. Yang ketiga, Siti Asiah. Asiah isteri kepada Firaun kan. Yang keempat tu Siti Fatimah. Anak kepada Rasulullah. Jadi yang macam 4 ni sebab apa? Mereka ni ada keistimewaan masing-masing. Kan? Tahu tak sebab apa Maryam duduk yang pertama? Kenapa bukan Siti Khadijah? Tu kena tahu, kena belajarlah. Kena cari kalau naruh season 2. Naruh kain panjang. Itu kena cari sendirilah kan. Kena tambah ilmu sendiri sebab kita bukan rencana agama kot. Tapi betul sebab bila kita mengidolakan manusia ataupun wanita mulia macam ni, artis-artis kan kalau orang ramai betul. Jangan sampai idola kita tu memakan diri kita sendiri. Jadi kita takkan mampu jadi seperti wanita mulia ni, tapi sekurang-kurangnya kebijaksanaan diorang, kepimpinan diorang, kemuliaan diorang tu boleh bagi motivasi kepada diri kita.
Maksudnya kita boleh, kalau dalam 100% tu 1% kita dapat dia orang punya Pun dah cukup. kebaikan tu Dah pun memberi kita dah manfaat. cukup, kan. Kalau macam kita sikit lah, macam kita nak macam kita telusuri sejarah Siti Khadijah tu, betapa baiknya dia, mulianya dia tu, memang kita takkan boleh kata, memang tak boleh nak, memang tak ada siapa yang boleh menggantikan dia, menandingi dia. Betul. Memang usahawan yang berjaya Hebat. boleh menjadi isteri yang baik di rumah. Dia memasak sendiri untuk Rasulullah tau. Walaupun dia ada 3 bibi. Tapi dia yang masak untuk Rasulullah. Kita pun Bolehkan buat suami. tips. tak boleh kan. Kita pun, sedangkan dia usahawan, memang kira busy dah kan. Tapi dia boleh. Jadi kita Usahawan yang berjaya sekurang-kurangnya semua. kita, contoh mungkin weekend kita boleh masak atau macam tu lah. Maksudnya kita boleh cari sedikit, tapi kita kena ingat lah. Maksudnya kan, macam apa, Siti Khadijah dia sentiasa macam mengembirakan hati suami dia. Kita kadang-kadang biasalah kan. Tapi Yelah, emosi, sekurang-kurangnya wanita. masa kita marah tu, ingat benda tu. Maksudnya aku tak boleh buat macam Harap-harap tu, kan. yang macam tu Hafiz. Setiap kali Ah, kita ingat. wanita- Biasalah orang perempuan kan Betul. sungguhnya betul. Ada yang salah. Kalau tiba-tiba kan Tu yang nak kena. kita tengah marah ni kan, tiba-tiba kita ingat artis. Takkan lagi marah. Ya. Kan? Isu semasa pula masuk. Jadi carilah orang yang tepat untuk diidolakan. Jadi semoga kita juga akan mendapat manfaat daripada tu. Dari segi credibility tu, mungkin kita boleh tengok credibility Khadijah, credibility Maryam, Fatimah dengan Asiah kan. Macam Asiah, Lagi lebat. Firaun kot, kan. Tapi Tak ada itulah. alasan suami begitu. Betul. Jadi kita pun kalau macam suami kita pun manusia. Kita pun manusia. Sama kalau kita buat salah tu sama-sama belajar. Macam itulah. Jadi isteri yang menggembirakan hati suami. InsyaAllah sama-sama belajar, sama-sama belajar. Semua best. InsyaAllah. Betul. Benda yang dikongsikan oleh Tak Kamila ni. panjang. Betul lah. Saya jadi ni season tu. Okay, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung podcast. Jangan elak. Jadi saya rasa kita nak sedikit lah kata-kata terakhir. Ya, betul. Sedikit kata Daripada terakhir. Kak Kila. Mungkin ada apa-apa yang nak dikongsikan daripada Kak Kila. Okey. Kak Kila harap kita sesi bersama ni, sembang-sembang ni adalah sedikit ilmu ataupun perkongsian Kak Kila ni yang beri manfaat kepada kita semua, terutama kepada pendengar-pendengar podcast ni lah. Sebab kita sama-sama dalam perjalanan hidup kita ni, setiap hari setiap detik kita belajar. Jadi kita nak jadi diri kita sendiri ni, kita kena belajar. Maksudnya kita kadang-kadang kita belajar daripada pengalaman orang lain, kan? Maksudnya sekeliling kita ni adalah pelajaran buat kita. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti untuk menerima ilmu. Tapi untuk mendapatkan ilmu yang baik tu kena tapis lah, kan? Dan kalau kita dah dapat ilmu yang baik tu, janganlah disisirkan. Untuk yang wanita ni, kita pun bukanlah orang yang baik, bukan orang yang sempurna, kan? Jadi tapi kita cuba jadi ke arah tu. Maksudnya Usaha ke arah. ya, Jadi usaha tu yang penting. Usaha yang penting sebab daripada usaha tu kadang-kadang kalau macam contoh kalau kita mungkin kita tak dapat jadi seorang yang betul-betul baik, tapi kalau kita mati dalam perjalanan kita berusaha menjadi seorang yang baik pun alhamdulillah. Macam itulah. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti berusaha. betul. Kata-kata akhir lah. Jangan berhenti berusaha. Betul. Jadilah wanita yang muhasabah diri, hiasi peribadi, ingat kepada ilahi. Alhamdulillah. Muhasabah diri. Nice. Apa tadi? Muhasabah diri. Hiasi Hiasi peribadi. peribadi. Jangan Ingat lupa ilahi. ilahi. Jangan lupa ilahi. Alhamdulillah. Tiba rasa short, sharp and power. very Okay. powerful. Jadi Rasanya kami kita dah- daripada podcast Jangan Elak ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Wan Syakila kerana sudi meluangkan masa. Saya kira lama juga Kak Kila buat perkongsian yang best-best kepada Betul. kita. Masa nak dekat 2 jam, sejam lebih 2 jam ada ni. Terima kasih juga Fifi Nurul. Layan. Tak apa, Kita pun ikut kan banyak lagi sebenarnya. Tapi tak apalah, nanti kita bincang dengan pengarah. Mungkin ada season kedua ke?
Okay, jangan lupa kita juga ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton. Penonton kita panggil Fil. Penonton kan? Penonton setia. Penonton setia. Jangan elak. Daripada seni, saya cakap Malaysia, Industri Melayu. Jangan lupa subscribe YouTube mereka. Dan jangan lupa dengar di Spotify juga ada. Okay, so kita juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja kita pada hari ini. Iaitu tajaan lokasi kita pada hari ini, iaitu terima kasih kepada Tuan Haji Faizal Muhammad Yusof. Dah betul lah. Tadi tersasul. Hujung-hujung baru betul. Di Anggur Residence Kuala Lumpur. Dan juga pemanasan kami Perak. Fi, lagi kita nak makan ni. Okay. Tadi dah makan, nak makan lagi, tambah lagi. Fi, jangan lupa kita nak ambil kesempatan untuk promosi program yang terdekat kita. Program itu program Simposium Silat Cekak Silat Akademik 2024 yang akan diadakan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Bukan setakat itu sahaja, kerana pada malamnya kita akan adakan juga makan malam, majlis penutup simposium dan juga pra-pelancaran. Jubli emas Jubli emas 50 tahun dan UKM. 50 tahun dah UKM tau. Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia bertapak di sana. Okay, baik. Akhir kata, kami mohon maaf lah. Kami mohon maaf sekiranya ada salah silap tersasul sepanjang kami menjadi host. Itulah minta maaf. First time. First time kami untuk jadi host ni, tak apa. Kita cuba. Kita cuba. Okay, baik. Sekian sahaja daripada kami. Kepada para penonton semua, jangan lupa tonton podcast Jangan Elak untuk next. Fi, sikit lagi Fi. Kalau ada tajaan lagi. Kami amat mengalu-alukan pada mana-mana yang ingin menaja podcast Jangan Elak ini. Bolehlah hubungi tim. Seni Silat Cekak Malaysia Industri Melayu. Okay, baik. Sekian sahaja daripada kami. Kita jumpa di next episode podcast Jangan Elak. Bye. Assalamualaikum.